infak ataupun mewakafkan sesuatu, kita menganggap kita punya harta ni akan berkurangan. Itu dari segi logik matematik. Tetapi hakikatnya Allah akan menambah rezeki daripada sumber yang mungkin kita tak sangka-sangka. Dan kadang-kala Allah akan menambah rezeki tersebut bukan dari segi material. Kita jangan anggap sebagai material. Tetapi kadang-kadang Allah ni dia kenal kita. Dia tahu kita macam mana. Apa yang kita kurang tu, maka itulah yang Allah tambahkan. Contohnya macam dia orang kaya, tetapi dia tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan kat dalam jiwa. Ialah duit banyak, dan kadang-kadang risau pasal duit hilang, risau pasal kehidupan tak cukup makan ataupun tak cukup minum, maka dia pun bersedekah. Maka Allah akan memberikan kepada dia as-sakinah, ketenangan kat dalam jiwa, ataupun kebahagiaan yang mungkin dia dambakan, yang mana kebahagiaan tersebut tak pernah dibeli. Kalau kita pergi ke kedai-kedai runcit, ataupun supermarket, ataupun shopping kompleks, ada ke orang jual kebahagiaan RM5, RM10 untuk top up? Tak ada. Sebab apa? Sebab ia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang mungkin Allah berikan kepada kita, tambah kepada kita bila mana kita menginfakkan sesuatu dari segi harta benda ataupun material yang kita perolehi. Dan yang keduanya, kita kena tahu yang bahawasanya harta yang kita perolehi ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukanlah hak mutlak kita. Maka bila mana Allah memberikan kita pinjaman, maka tidak sepatutnya kita bersifat ataupun bersikap bakhil ataupun kedekut. Bila mana orang minta sedekah kat kedai makan, makcik buta jual tisu, jual keropok, kadang-kadang kita rasa menyampah, meluat, kacau nak makan dah kau ni, contohnya. Tapi mana tahu kot-kot yang datang tu adalah malaikat maut ke? Maka kita kena bermuhasabah diri kita. Tidak boleh kedekut ataupun tidak boleh bakhil terhadap orang yang meminta. Tak kisahlah kalau kita anggap dia ni daripada sedikit mana ke, tetapi niat kita adalah untuk menginfakkan sesuatu, bersedekahkan sesuatu. Dan disebut dalam sebuah hadis sahih yang mana Nabi telah bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa' bi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah setiap perkara, setiap amalan ataupun setiap hubungan dia dekat dunia ni, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, dan infak, dan wakaf dan sebagainya. Sebagai contoh, dia ada tanah, lalu diwakafkan tanah tersebut dan diinfakkan tanah tersebut untuk dibuat masjid, untuk dibuat surau, untuk dibuat ma'had ataupun madrasah. Lalu dia mungkin meninggal dunia. Maka kemudiannya selepas dia dah meninggal tu, maka selagi mana ada orang melakukan amalan yang soleh, ada orang solat, ada orang mengaji Al-Quran, ada orang berzikir, ada orang mengaji ilmu dekat atas tanah yang didirikan surau, masjid, ma'had ataupun madrasah, maka dia mendapat continuous reward, pahala yang berterusan, yang tidak akan terputus walaupun dia telah berhijrah ke alam barzakh, alam kubur. Itu adalah keajaiban di dalam konteks bersedekah, infak ataupun wakaf terhadap sesuatu. Ia merupakan satu bentuk saham, saham kita dekat dunia dan juga saham kita untuk di akhirat kelak. Dan yang kedua yang Nabi sebut, au ilmin yantafa' bih. Ini adalah jenis infak yang kedua. Infak ilmu, yang mana kita ada ilmu dan kita ajar akan ilmu yang baik ini kepada orang lain. Tak kisahlah ilmu agama ke ataupun ilmu yang kebaikan ke, yang bersifat duniawi semata-mata, tetapi yang pasti ia adalah ilmu yang baik. Maka kemudiannya kita meninggal, dan selagi mana orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut ataupun dia mengajar akan ilmu tersebut kepada orang lain, maka yang dah meninggal itu akan mendapat manfaatnya, dan dia mendapat pahala yang berterusan, pahala yang tidak akan terputus. Maka ini adalah perkara ataupun infak yang kedua yang Nabi sebut dekat dalam hadis. Dan yang ketiga, doa daripada anak yang soleh, yang mana dia ada anak, lalu dididik anak tersebut, ditarbiah anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, lalu dia pun meninggal dunia. Maka anak tersebut sering mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan untuk roh arwah bapanya ataupun maknya. Maka pahala tersebut akan sampai kepada
si mati. Maka ini yang tidak akan terputus, kan? Dan yang kita nak bincangkan adalah yang pertama tadi, yakni sedekah jariyah, yang mana ia merupakan satu manfaat yang tidak akan terputus, kan? Walaupun kita dah meninggal dunia. Maka sebab itulah seseorang itu, kan, dia digalakkan untuk bersedekah ataupun berinfakkan ataupun mewakafkan sesuatu yang mana ianya memberikan kita saham, kan, ataupun satu bentuk investment, pelaburan di dunia serta di akhirat kelak. Dan kalau kita tengok dalam konteks susunan ayat tersebut, kan, akan ciri-ciri orang-orang yang ingin mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah meletakkan mereka yang beriman kepada hal ehwal yang gaib. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab mereka yang beriman kepada hal ehwal yang gaib ni, sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala, dia beriman kepada Tuhan yang tak boleh dilihat, tetapi dia yakin yang Allah itu wujud, melalui penciptaannya. Maka bila mana dia dah beriman kepada hal ehwal yang gaib, maka dia secara automatiknya dia mudah untuk solat. Sebab apa? Sebab ia adalah satu bentuk manifestasi. Manifestasi terhadap kepercayaan dia, keyakinan dia yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Maka ianya diterjemahkan ke dalam konteks ibadah, yakni solat. Maka sebab itulah Allah meletakkan solat, kan, kat dalam ciri yang kedua, kan? Dan bagi mereka yang solat pula, maka dia akan mudah untuk berinfak ataupun mewakafkan sesuatu ataupun bersedekah. Sebab apa? Sebab orang yang faham akan konsep solat tersebut, maka dia pun faham juga, kan, berkenaan dengan konsep harta yang dimiliki. Yang mana harta yang dimiliki ni, wang ringgit yang dia ada ni, ia adalah satu bentuk pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak akan kedekut, dia tidak akan bakhil, maka dia akan belanjakan harta yang diperolehi olehnya, rezeki yang Allah kurniakan kepadanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah, kan, kenapa dalam konteks susunan tersebut terdapat kemunasabahan, correlation, di antara, beriman kepada hal ehwal yang gaib, dan yang kedua adalah mengerjakan solat, dan yang ketiga ialah berinfak atas sesuatu yang Allah kurniakan kepada orang-orang tersebut. Dan kemudiannya kita pergi kepada ayat yang keempat, yang mana Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ayat yang keempat ni Allah sebut pula ciri-ciri yang berikutnya bagi orang-orang yang ingin mencapai elemen takwa, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dari segi maksudnya, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, yakni Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada kamu, yakni kitab Taurat, kitab Zabur serta kitab Injil, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuh hati mereka. Ini dari segi terjemahan dia lah. Dan kita tengok dari segi tafsirannya. Yang pertama, part yang pertama adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yakni kitabullah Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini, dia bukan setakat menjadi pedoman ataupun petunjuk kepada orang-orang musyrikin Mekah yang tak pernah ada kitab. Sebab mereka ni memang hidup di zaman jahiliah, kan? Kitab yang terakhir yang mungkin mereka pernah dengar mungkin suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tetapi, kan, kat dalam ayat ini, dan dia juga ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang dah pernah ada kitab, kitab Taurat, kitab Zabur serta kitab Injil. Maka bagi mereka yang benar-benar beriman kepada kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga akan beriman kepada kebenaran akan hakikat Al-Quranul Karim. Sebab ia disebut kat dalam kitab mereka yang bahawasanya akan terutusnya Nabi ataupun Rasul akhir zaman, yang mana Nabi tersebut bukan daripada susur galul keturunan mereka, yang ini bukan daripada kaum Bani Israel. Maka sebab itulah bagi mereka orang-orang Yahudi ni, ada di antara mereka yang baik. Sebagai contoh, nama sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, dia merupakan bekas pendeta Yahudi, pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Sebab bila mana dia mendengar, bila mana dia membaca akan terutusnya Nabi atau Rasul terakhir dalam kitab yang terdahulu, maka dia beriman akan kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sebilangan kaum Nasara yang menerima Islam ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi,
ataupun Suhaib Ar-Rumi, yang mana mereka ni juga telah mendengar ataupun telah membaca akan terutusnya Nabi ataupun Rasul yang terakhir yang akan diutuskan di akhir zaman, yang mana disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dan mereka beriman dan mereka menerima akan kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah part yang pertama lah, yakni beriman kepada hakikat kebenaran kitabullah Al-Quranul Karim. Dan part yang kedua ialah wa ma unzila min qablik, dan mereka juga bukan setakat beriman kepada kebenaran Al-Quran, mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu yang pernah Allah turunkan. Sebagai contoh, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, dan kitab Injil kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka bila mana disebut akan kitab-kitab tersebut, walaupun sekarang ni lebih dikenali dengan nama The Bible, tetapi dia tetap beriman yang bahawasanya kitab-kitab tersebut pernah diturunkan, pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman yang terdahulu. Maka dia beriman. Dan di dalam konteks perbandingan antara Al-Quran dan juga kitab yang terdahulu ni, yang mana Al-Quran ni dia ada kelebihan berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu. Maka di sini saya senaraikan terdapat 5 perbandingan ataupun perbezaan antara Al-Quran dan juga kitab-kitab samawi yang terdahulu. Yang pertamanya dalam konteks isi kandungan ayat-ayat Quran, susun atur ayat-ayat Quran ataupun susunan surah-surah kata dalam Quran, ianya sama seperti mana yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ia tak pernah berubah, tak pernah diedit, tak pernah walaupun terdapat banyak percubaan untuk mengubahnya tetapi tak berjaya. Ini adalah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur ataupun kitab Injil yang lebih kita kenali dengan nama The Bible sekarang ni. Ianya telah berubah dan ianya telah mengalami perubahan yang besar. Yang ni ianya bercampur aduk antara kalam Allah dan juga kalam manusia. Yang ni sebagai contoh, kalau kita baca sejarah dalam konteks agama Kristian sebagai contoh, bagaimana penulis-penulis gospel the gospel writers Matthew, Mark, Luke dan juga John, mereka ni telah menulis kembali kitab Injil. Siapakah mereka ni? Matthew, Mark, Luke dan juga John. Dan apakah darjat ataupun status mereka ni? Mereka ni golongan sahabat ke tabi'in? Agak-agaknya mereka ni cuba menulis kembali kitab Injil selepas Nabi Allah Isa ni naik ke langit, dan mereka ni cuba menulis kembali kitab Injil, dan mereka ni tak sempat jumpa Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka hanya sempat jumpa sahabat-sahabat Jesus, yang ni sahabat-sahabat Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka kalau kita belajar dalam konteks tabaqat, mereka ni kita boleh anggap sebagai tabi'in lah kan, sebab mereka tak sempat jumpa Nabi Allah Isa AS. Mereka hanya sempat jumpa sahabat-sahabat Nabi Allah Isa AS, dan mereka cuba menulis kembali kitab Injil tersebut, The New Testament. Tetapi apa yang berlaku? Terdapat percanggahan ataupun terdapat kekurangan ataupun ada yang terlebih. Bila kita buat comparison, bila kita buat perbandingan antara tulisan Matthew, Mark, Luke dan juga John ni, terdapat percanggahan, terdapat tokok tambah. Matthew tulis macam ni, Mark tulis macam ni dan sebagainya. Ini dalam konteks perbandingan ataupun perbezaan antara kitabullah Al-Quran dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Dia tak sama. Dan yang keduanya, dalam konteks kebarangkalian perubahan yang berlaku ke atas kitab-kitab tersebut. Bagi Al-Quran, Allah memberi jaminan yang mana ianya tidak akan berubah, ianya tidak akan dapat ditukar. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah apa? Surah Al-Hijr, yang mana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan memeliharanya. Allah memberi kita jaminan yang mana Allah akan pelihara Al-Quran daripada sebarang perubahan, daripada sebarang tahrif, percanggahan dan sebagainya. Tetapi tidak kepada kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur serta kitab Injil ataupun The Bible sekarang ni.
Allah tak memberi kita jaminan tersebut. Kan, yang mana yang kita dapat lihat pada hari ini, the Bible sekarang ni, ia merupakan percampuran antara kalam Allah dan juga kalam manusia. Malah kalau kita buka kitab tersebut pun, the Bible, kita sendiri pun tak dapat nak bezakan yang mana satu merupakan kalam Allah dan juga yang mana satu merupakan kalam manusia. Maka persoalannya, kenapa Allah tidak pelihara kitab-kitab samawi yang dahulu? Kenapa Allah tak pelihara kitab Taurat, kitab Zabur dan juga kitab Injil, sebagaimana Allah janji untuk pelihara Al-Quran? Apakah sebabnya kamu rasa? Dari segi natijahnya, wisdom ataupun hikmahnya. Sebab apa? Sebab di dalam konteks syariahnya, yang mana syariah dekat dalam Taurat, Zabur serta Injil ini dah tak sesuai, dah tak relevan, kan? Anda kata nak dilaksanakan pada zaman mutakhir pada hari ini. Katakanlah kalau kita terjumpa kitab Taurat dekat dalam Guruniyah Sarawak, wajib atau tidak kita laksanakan syariah tersebut? Tidak wajib. Sebab apa? Sebab ianya khusus untuk kaum Bani Israel pada zaman dahulu sahaja. Kemudian zaman bertukar zaman, Allah turunkan new updates, macam iOS lah, kan, ada updates. Siapa yang pakai produk Apple tu dia faham lah, kan, ada update daripada iOS, kan. Maka zaman bertukar zaman, tibanya zaman Nabi Allah Daud, Allah turunkan new update, kitab Zabur. Zaman Nabi Allah Daud AS. Zaman bertukar zaman, tiba zaman Nabi Allah Isa AS, Allah turunkan new update, kitab Injil pula, sebagai pembaharuan terhadap syariat tersebut. Tetapi bagi Al-Quran, dia tak perlu update, dia kekal relevan sepanjang zaman, daripada zaman Nabi SAW sehinggalah ke hari akhirat kelak. Sebab itulah dalam kuliah saya telah lepas, saya sebut berkenaan dengan hukum hakam, undang-undang syariah, hukum hudud sebagai contoh, ianya kekal relevan daripada zaman Nabi sampailah hari kiamat kelak. Dia tak timbul isu yang bahawasanya hukum hudud ini sesuai hanya zaman Nabi saja. Zaman sekarang, zaman 2020, dah tak sesuai lagi. Mustahil. Itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kalau kata kebarangkalian akan perubahan yang mungkin berlaku pada kitab Al-Quran, tak akan berlaku. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, bahasa yang digunakan pakai. Kat dalam Quran, dan Allah menggunakan pakai bahasa Al-Quran, yang ini bahasa Arab. Yang mana umum mengetahui yang bahawasanya bahasa Arab ni merupakan bahasa yang paling kaya. Setengah-setengah perkataan, satu perkataan bahasa Arab ni, dia boleh memberikan 10 maksud patah perkataan yang sama, sinonimnya. Ini nak kata betapa kaya tak kayanya bahasa Arab. Kita punya bahasa Melayu, bahasa yang miskin. Kita banyak pinjam daripada bahasa-bahasa lain. Kita pinjam bahasa daripada bahasa Arab, perkataan kursi, apa lagi, arash, dan banyak lagi perkataan Melayu yang dicedok, yang diambil daripada bahasa Arab. Maknanya bahasa Arab ni adalah bahasa yang masih hidup, berbanding dengan kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yang kebanyakannya menggunakan pakai bahasa Hebrew ataupun bahasa Syriak yang bersifat Sanskrit, bahasa purbakala, bahasa yang telah pupus, ditelan di zaman. Kalaulah terjumpa kitab Taurat yang asal ni, kalau kita suruh orang Yahudi dekat Israel tu baca, mungkin dia sendiri tak dapat baca. Sebab apa? Sebab ia adalah bahasa Hebrew Sanskrit, ia adalah bahasa Syriak Sanskrit. Macam kita pada hari inilah, kalau kita disuruh baca bahasa Melayu zaman Kesultanan Melayu Melaka, abad yang ke-15, bahasa Melayu Sanskrit, kita pun tak dapat nak baca, kita sendiri pun tak dapat nak faham. Itu contoh dalam konteks perbandingan, yang mana bahasa Al-Quran, yang ini bahasa Arab, bahasa yang masih digunakan pakai, bahasa yang masih hidup, berbanding dengan bahasa Hebrew ataupun bahasa Syriak yang Sanskrit ni, maka ianya adalah bahasa yang telah pupus, bahasa yang telah mati, ditelan di zaman. Dan yang keempatnya adalah di dalam konteks golongan penerima. Siapakah mesej-mesej dekat dalam kitab tersebut ditujukan kepada? Kalau kat dalam Quran, golongan penerimanya adalah siapa? Lil alamin, seluruh alam. Kamu Arab ke, kamu Melayu ke, kamu Cina ke, kamu India, semua mesej kat dalam Quran ni ditujukan kepada semua golongan, semua kaum, semua kabilah, semua etnik.
Tetapi berbeza dengan kitab Taurat, kitab Zabur serta kitab Injil, ianya ditujukan kepada kaum ataupun umat yang terdahulu sahaja. Sebagai contoh, ini kitab Taurat ditujukan untuk kaum Bani Israel pada zaman tersebut sahaja. Bila tibanya zaman Nabi Allah Daud, ianya memerlukan pembaharuan dari segi syariahnya, maka kitab Zabur tu ditujukan audiens dia, penerima dia, resipien dia hanya kepada umat yang terdahulu sahaja. Sama juga macam Injil untuk kaum Nasara, tetapi tidak bagi Al-Quran, ianya ditujukan kepada seluruh umat, lil alamin. Dan yang terakhir adalah konteks tema ataupun topik yang dibicarakan, yang dibincangkan, yang disebutkan oleh Allah ke dalam Al-Quran, ianya bersifat komprehensif, syumul, menyeluruh. Dekat dalam Al-Quran disebut pasal ibadah, disebut pasal akidah, disebut pasal muamalah, disebut pasal akhlak dan sebagainya. Dia juga menyentuh berkenaan dengan konsep saintifik. Sebagai contoh, disebut berkenaan dengan ilmu biologi, disebut berkenaan ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu fisik dan sebagainya. Ini Al-Quran. Kata apa? Syumul tak syumulnya Al-Quran tersebut. Berbanding dengan kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ianya tak cukup komprehensif. Sebab apa? Sebab ianya menyentuh berkenaan dengan tema-tema ataupun topik-topik yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, topik berkenaan dengan akhlak, do not kill, do not commit adultery, do not drink alcohol, for example, ataupun respect your parents, respect your neighbors, or something like that. Dan ianya tak cukup komprehensif, dan ianya banyak melibatkan aspek etika ataupun akhlak bagi seseorang. Ataupun dalam konteks mungkin hymns, hymns ni bermaksud apa? Hymns ni bermaksud nyanyian ataupun munajat yang memuja elemen ketuhanan. Maka kat dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil juga disebut pasal zikir kepada Tuhan. Maka ianya tak cukup syumul, sebagaimana syumulnya kitabullah Al-Quran. Dan ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa yang keempat. Dan yang kelima, yakni Allah sebut wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin dengan akan tibanya hari akhirat kelak. Yang mana beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhirat, ia merupakan sebahagian daripada beriman kepada hal ehwal yang ghaib, sebab ia tak berlaku lagi. Maka bagi mereka yang dah pernah ada kitab, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, mereka memang tahu yang mana memang akan disebut, memang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu ini, memang ada, memang akan berlaku, akan the last day ataupun hari akhirat ataupun hari qiyamah sebagai contoh. Maka yang tak ada info pasal ilmu berkenaan dengan hari akhirat ni adalah kaum musyrikin Mekah, sebab mereka tak pernah ada kitab. Maka sebab itulah Allah sebutkan dalam kitab, dalam ayat ini, wabil akhiratihum yuqinun, mereka yang beriman kepada hari akhirat. Bila mana seseorang itu beriman kepada sesuatu yang bersifat ghaib, maka mudah untuk dia mencapai elemen taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 5 ciri yang Allah sebutkan bagaimana orang-orang yang ingin mencapai elemen takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini saya ulang balik. Yang pertama ialah beriman kepada hal ehwal yang gaib. Yang kedua ialah mereka yang mengerjakan solat, dan yang ketiga ialah mereka yang berinfak atas rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka, dan yang keempat ialah mereka yang beriman kepada kebenaran hakikat kitabullah Al-Quran, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, kitab Taurat, Zabur serta Injil. Dan yang kelima ialah mereka yang beriman serta yakin akan adanya, akan tibanya hari pembalasan, hari akhirat. Dan kemudian Allah memuji golongan yang beriman kepada, ataupun mereka yang yakin kepada, ataupun mereka yang membenahi kelima-lima ciri tersebut melalui ayat yang kelima ini, di mana Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ulaika, mereka yang mempunyai sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang 5 tadilah, ciri-ciri yang 5 tadi. Mereka yang beriman kepada hal yang gaib, yang mengerjakan solat, yang berinfak, yang beriman kepada kitab Quran serta kitab-kitab samawi yang lain, serta mereka yang beriman kepada hari akhirat. Ini maksud ulaika, mereka itu ala hudam min rabbihim,
mereka ni berada dekat atas petunjuk ataupun pedoman ataupun jalan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni mendapat keuntungan. Yang mana Allah memberikan mereka ni pedoman ataupun hidayah dekat atas dunia serta dekat atas akhirat kelak. Yang mana mereka ni tidak akan sesat buat selama-lamanya. Wa ulaika humul muflihun. Dan ini orang-orang yang bersifat seperti inilah mereka lah yang akan berjaya, al-muflihun. Mereka yang ada sifat tersebut, mereka inilah yang dianggap sebagai orang-orang yang berjaya dunia serta di akhirat kelak. Dan kemudiannya kita boleh bayangkan macam mana orang-orang muhajirin, kaum muhajirin ni, mereka ni berhijrah dengan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka meninggalkan harta benda mereka, mereka meninggalkan ahli keluarga mereka yang mungkin tak memeluk Islam, mereka meninggalkan benda yang mereka sayang ni semata-mata untuk apa? Untuk memelihara akidah Islamiah. Mereka sanggup berkorban dan juga berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga merupakan ciri-ciri mereka yang berjaya dekat dunia dan dekat akhirat kelak. Dan insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.